Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni minggu yang kedua ataupun kuliah yang kedua BKKC 1631 Nasyid UTM. Kita mulakan dengan pengenalan nasyid. Boleh nampak tak ada sebelah saya ni ada satu skrin yang kecil ni. Sekejap saya besarkan sikit okey, besar sikit. Pengenalan nasyid. Nasyid berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud nyanyian yang bercorak keagamaan bersendikan Islam. Nasyid mengandungi lirik yang berunsurkan nasihat, pesanan, peringatan, kata-kata pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah para nabi, kisah tauladan di zaman Rasulullah dan para sahabat, seruan dakwah, kisah-kisah semasa yang berkaitan dengan masyarakat, negara dan sebagainya. Menurut Kamus Dewan halaman 923, nasyid ialah lagu yang biasanya dinyanyikan secara berkumpulan yang mengandungi seni kata yang berunsurkan Islam. Perkembangan nasyid yang terus mendapat tempat di hati masyarakat Islam Nusantara telah diasaskan oleh lembaran sejarah yang terpahat usaha padu pelbagai pihak dalam memartabatkan nasyid sebagai wadah seni yang mampu membawa misi dakwah Islamiah ke tengah masyarakat dalam memenuhi tuntutan fitrah berhibur dalam diri manusia. Jika diteliti, perkembangan semasa dunia ini diwarnai dengan hingar-bingar alunan lagu dan irama muzik serba glamour. Ini menyebabkan industri nasyid melalui satu persaingan yang sengit untuk terus bertahan sebagai wadah penyebaran dakwah. Kenyataan ini menuntut agar seniman nasyid terus bijaksana dalam meniti perjuangan nasyid tanpa mengabaikan garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak dengan mengambil kira sejarah perkembangan nasyid di Nusantara dan sumbangannya sebagai medium penyebaran dakwah. Okey. Baik. Mengikut Kamus Dewan tadi, dia menyatakan bahawa nasyid ni dinyanyikan secara berkumpulan. Secara berkumpulan dan mengandungi seni kata yang berunsurkan Islam. Okey. Sebab apa? Sebab dulu-dulu semua nasyid, bila kata nasyid dia mesti dalam kumpulan dan dia dinyanyikan di halayak ramai. So dinyanyi atas pentas, so jadi ramai-ramai. Dan lagu yang disampaikan adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasihat dan lagu-lagu keagamaan. Itu yang dimaksudkan tentang nasyid menurut Kamus Dewan halaman 923. Tapi sekarang ni ada orang nasyid boleh solo, boleh duo, kan? Itu zaman sekarang. Yang Kamus Dewan ni cerita yang zaman dulu punya nasyid. Okey. Cuma zaman sekarang ni dia macam-macam lah, sebab bila manusia ni dia banyak idea. Kan banyak idea. Jadi idea tu pun Allah yang bagi, kan? Untuk menarik minat orang ramai suka dengan nasyid, jadi dia ubah rentak, jadi ada masuk rap sikit, dia masukkan ada ala-ala hip hop sikit untuk menarik minat golongan remaja terutamanya untuk mendekati lagu-lagu nasyid. Tapi pada asalnya nasyid ni dulu tak ada rap-rap ni. Zaman sekarang ni ada rap-rap. Okey, tak apa, itu satu perkembangan yang baik. Satu perkembangan yang baik untuk menarik minat orang ramai tentang nasyid. Apa beza qasidah dengan nasyid, Ustaz? Okey, apa beza qasidah dengan nasyid? Dari segi konsep dakwah dia sama je. Qasidah pun mengajak ke arah kebaikan, berselawat pada Nabi, mengajak orang buat ibadah, sebagainya. Sama, nasyid pun sama. Dia tak ada beza kat situ. Cuma cara penyampaiannya. Qasidah kalau kita tengok sekarang ni, qasidah dia biasa duduk lah. Qasidah ni dia duduk ramai-ramai dan alat muzik dia pun berbeza lah dengan alat muzik nasyid. Berbeza sikit lah. Dia kebanyakan ni guna sama juga. Darbuka guna sama. Cuma
kaedah penyampaian dia. Tapi nasyid ni biasa dia berdiri, kemudian dia alunkan lagu-lagu nasyid. Qasidah ni dia popular dekat Indonesia. Kalau kita tengok sejarah kan, qasidah ni dia bermula dengan qasidah El Suraya. Kalau kamu type dekat YouTube, qasidah El Suraya, itu memang legend tu. Kalau kamu tengok lagu-lagu Selimut Putih, pernah dengar tak lagu Selimut Putih? Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu lagu Selimut Putih, tu lagu qasidah El Suraya. Kemudian qasidah-qasidah ni banyak dinyanyikan dalam bahasa Arab, dan dia ada satu buku, memang buku qasidah. Memang tebal, saya pernah tengok. Geng-geng qasidah saya memang tebal bukunya. Memang lagu-lagu dia ambil daripada Arab sana. Dalam nasyid ada qasidah. Dalam irama nasyid kan, contoh lagu apa yang kita nak buat, saya bagi contoh lagu yang Ya Nabi Salamun Alaik, Ya Rasul Salamun Alaik. Lagu tu permulaan dia ada qasidah, tengah-tengah dia ada qasidah. Sebenarnya nanti kita akan sampai pada satu tajuk apa itu qasidah. Tapi nanti mungkin minggu keempat, minggu kelima baru kita sampai tajuk tu. Nanti saya akan perincikan apa itu qasidah. Jadi contoh yang saya bagi lagu Ya Nabi Salam, dalam tu ada qasidah. Tapi dalam qasidah tak ada nasyid. Dalam persembahan qasidah dia tak ada nasyid. Tapi dalam nasyid ada qasidah. Nanti saya perincikan bagaimana perkara tu boleh berlaku. Okey, kita pergi kepada sejarah perkembangan nasyid. Nasyid bermula sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berhijrah ke Madinah. Setibanya baginda ke Madinah, kaum muslimin menyambut baginda dengan nyanyian syair Tala'al Badru Alaina yang membawa maksud telah muncul rembulan di atas kami. Kalau korang pernah dengar, pernah ingat lagu dulu-dulu, Tala'al Badru Alaina min thaniyatil wada. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat Arab Ansar di Madinah ketika menyambut Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang berhijrah tu orang Muhajirin, yang di Madinah adalah orang-orang Ansar. Jadi mereka menyambut kedatangan baginda tu dengan nyanyian yang sangat meriah. Sangat meriah, nyanyi ramai-ramai. Tala'al badru alaina. Dengan popangnya, dengan gendang-gendangnya masa tu. Itulah kata sejarahnya nasyid bermula daripada situ. Kemudian barulah dia nyanyi nasyid sampailah ke negara kita yang dibawa oleh pedagang Arab. Pedagang Arab dia sampai ke Indonesia, sampai di Nusantara, sampailah di Malaysia, dan kita pun dapat nasyid tu. Okey. Masyarakat Arab pada zaman dahulu melagukan syair yang bertemakan munajat dan selawat ke atas Nabi. Makam lagu-lagu nasyid kebanyakannya datang dari aliran Arab Iraqi, Hijazi dan Misri. Di samping 7 lagi makam iaitu Banjarkah, Maya, Musyawarah, Ras, Jaharkah, Sikah dan Dukah. Yang mana makam-makam ini digunakan ketika memperindah bacaan ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya istilah nasyid telah muncul dalam kebudayaan Arab sejak abad 3 Hijrah, 9 Masihi dan terus berkembang dari masa ke semasa. Okey, kita tengok sikit perkembangan nasyid di Nusantara. Perkembangan nasyid di Nusantara. Kedatangan agama Islam ke Nusantara membawa bersama seni dan kebudayaan Arab yang menarik hati masyarakat Islam, khususnya ketika pada keindahan lagu-lagu Arab yang didengar dan diterima melalui bacaan Al-Quran, Al-Nasyid, selawat, nazam, berzanji dan marhaban. Lagu Arab tersebut dibawa secara langsung oleh pendakwa Arab yang datang ke Nusantara untuk mengembangkan Islam. Masyarakat Islam di Tanah Melayu telah menjadikan nasyid, nazam, qasidah, bacaan rawi berzanji dan marhaban sebagai satu kesenian dalam setiap majlis perkahwinan, majlis khatam Al-Quran, majlis berkhatan, majlis menyambut kelahiran bayi dan majlis menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, kita tengok perkembangan di Indonesia pula.
Lebih kurangnya saya rasa ni di Indonesia. Di Indonesia, qasidah rebana. Nampak? Kan saya sebut tadi, Indonesia ni dia qasidah rebana telah mula berkembang di sekitar Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Selepas tumbangnya Parti Komunis Indonesia sekitar tahun 1966 sampai 67, dan hampir seluruh lingkungan wilayah dan kampung mempunyai kumpulan qasidah rebana. Dan kebiasaannya qasidah rebana hanya diiringi dengan alat rebana dan tamberin. Dia ada rebana, lepas tu ada tamberin. Tamberin. Okey. 1960-an lagi qasidah dah berkembang di Indonesia. Pada awal 1970-an, qasidah gambus pula berkembang. Gambus pula. Tadi rebana, sekarang ada gambus. Gambus tu, kamu tahu tak gambus tu macam mana? Gambus tu dia macam gitar. Dia ada tali macam gitar. Cuma tali tu dia double. Dua. Kalau gitar tu dia satu. Dia gambus dari dua. Bunyi dia ala-ala Arab sikit lah. Okay. Ada qasidah gambus. Okay. Kemudian ada pula biola, ada seruling, gendang, tabla dan sebagainya. Kebiasaannya mereka membawakan lagu-lagu dakwah atau lagu yang bertemakan keagamaan dan melodi dan irama ala Timur Tengah. Pada masa yang sama wujud juga orkes gambus yang kebiasaannya membawa lagu-lagu asli di Timur Tengah. Di antara orkes gambus yang amat terkenal pada awal 70-an ialah orkes gambus El Suraya. Ni yang saya bagi tahu tadi. Ini perkembangan di Singapura, di Brunei, 80-an, ni semua Indonesia. Okey, perkembangan nasyid di Malaysia lah. Kita tengok di Malaysia pula. Malaysia turut menerima perkembangan nasyid secara serius pada sekitar tahun 70-an dan 80-an seperti kumpulan Al-Jawahir yang terkenal dengan nasyid seperti Assalamualaikum, Kembara di Tanah Gersang, Mohon padanya, Sujud padanya. Kalau kamu ingat kan ada satu lagu yang Raihan nyanyikan balik tau. Assalamualaikum. Lagu tu. Pernah dengar tak lagu? Assalamualaikum. Ini adalah lagu daripada kumpulan Al-Jawahir. Al-Jawahir. Jadi kumpulan Raihan nyanyikan balik lagu lama ni. Lagu Assalamualaikum ni masa saya kecil-kecil dulu tau. Tahun 70-an tu saya baru lahir tu. Saya baru lahir. Jadi saya masa kecil-kecil saya dengar ni, ayah saya beli kaset. Pasang dekat kereta dia, kami pun dengar lah adik-beradik. Assalamualaikum, apa khabar? Macam tu lah lagu dia. Saya tengok ingat sangat. Okay. Dekat YouTube ada lagu tu. Boleh cari lagu Assalamualaikum Al-Jawahir. Ini pada tahun 70-an, 80-an. Okay. Kemudian, muncul pula artis yang merekam lagu nasyid secara solo seperti Ahmadi Hassan. Ni solo Ahmadi Hassan. Negeri Sabah turut melalui perkembangan yang sama. Dia Tuan Haji Sidik. Lepas tu ada pertandingan nasyid sampai peringkat kebangsaan. RTM pun keluar, Jakim pun keluar lagu. Pada tahun 1997, masa ni saya tingkatan 6 ni, muncullah nasyid kontemporari, nasyid moden, iaitu kumpulan Raihan, Hijaz, Rabbani, Saujana, Brothers dah, ada macam-macam lagi. Masa tu lah. 1997 korang dah lahir belum? 1997 korang dah lahir belum? Belum kan? 1999, kemudian keluarlah album Raihan yang kedua, album Rabbani yang kedua, yang ketiga. Okay. Kemudian mereka ni senyap tau, dalam tahun 2010 tu senyap. Lepas tu keluarlah Gemar Gegar Vaganza. Muncul balik diorang ni. Bagus rancangan Astro buat tu, dia tarik balik lagu kumpulan nasyid ni. UNIC nyanyi balik, Brothers nyanyi balik, Saujana nyanyi balik. Kita seronok tengok kumpulan nasyid lama ni dah nyanyi balik. Alhamdulillah. Kejadian siri yang pertama tu UNIC menang. Yang kedua tu Fitri UNIC juga. Nanti kita tunggu je lah. Harap-harap adalah untuk penggemar lagu-lagu nasyid. Okay. Untuk hari ni kita dah cerita pasal pengenalan nasyid, kemudian sedikit sejarah nasyid. Sebagai pengesahan kehadiran korang pada petang ini,
Macam biasa, saya akan memberi bukan tugasan lah, macam kerja rumah pun bukan lah. Soalan kuis je lah Saya bagi soalan kuis, satu soalan saja. So kamu jawab mulai sekarang sampai sebab kelas kita 5 sampai 7 kan. So siapa yang bagi jawapan sebelum pukul 7 tu, kira dia hadir kelas saya pada hari ni. Saya bagi soalan tu sekarang dan korang boleh jawab mulai sekarang sampai pukul 7. So siapa yang tak join kelas, saya anggap dia tak hadir lah. Saya anggap dia tidak hadir. Dan jawapan korang pastikan masa hantar tu bagi tahu nombor bilangan kamu tu. Bagi tahu, okey 49. Nama kamu apa? Sebab nanti saya nak cari susah. Pening juling mata saya nak tengok. Juling mata saya nak cari nama korang satu-satu. Okey? Okey. Soalannya, apakah nama ataupun gelaran masyarakat Arab Madinah yang menerima kedatangan rombongan dari Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jawab dekat sini. Jawab dekat handset, kamu PM saya dengan jawapan. Nama dia tu, ada istilah. Saya dah sebut tadi. Istilah dia tu. Apa dia istilah dia tu, kemudian bagi WhatsApp saya yang di Madinah. Dia membantu golongan ataupun masyarakat yang berpindah daripada Mekah. Maksudnya Madinah tolong orang Mekah. Tolong orang Mekah. Dan menetap di Madinah. Okey, ini apakah nama gelaran masyarakat yang tinggal di Madinah yang membantu masyarakat Mekah ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Macam tu. Okey, itu saja untuk kelas kita pada petang ini. Terima kasih kepada pelajar-pelajar saya yang join kuliah pada petang ini. Santai-santai saja insya-Allah. Saya harap kamu minat dengan nasyid, dapat lakukan tugasan yang saya beri, dan insya-Allah mudah-mudahan kelas kita ni mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Saya doakan semuanya sihat, jaga SOP masing-masing, semoga kita dihindarkan daripada segala wabak yang bahaya ni insya-Allah. Okey, amin ya rabbal alamin. Kita tutup kita punya kelas dengan membaca suratul Asr dan tasbih farah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.